Video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk memulakan Google Meet ataupun nama sebenar dia adalah Hangout Meet menggunakan smartphone ataupun menggunakan komputer, sama ada sebagai host ataupun peserta biasa. Tidur. Ya. Okey, kita akan mulakan. Yang pertama kita kena tahu perbezaan paparan dia. Ni contoh yang pertama, saya akan menggunakan Google Meet di komputer ataupun browser anda. Cara dia type meet.google.com, kita type enter. Ataupun saya nak login melalui portal digital KPM, saya boleh pergi di sini di bahagian aplikasi Google. Kemudian di bawah ni ada nombor 10 ni, Meet. So, saya klik di sini Meet. Nanti dia akan buka pautan. Yang ni saya menggunakan ID MOEDL lah. Okey, yang ni pun sama, ID MOEDL pelajar, bagi contoh. Yang ni ID personal. Ada sedikit perbezaan lah, tapi perbezaan ni sebenarnya ketara lah, sangat besar. Contoh ni paparan menggunakan ID personal. Kalau saya tengok sini ID personal @gmail. Kalau kita ID personal, kita hanya boleh join meeting, sama ada yang dihostkan menggunakan MOEDL, maksudnya orang yang host tu guna MOEDL, kita boleh join, tapi dengan syarat kita kena tunggu approve daripada pihak yang menggunakan ID MOEDL. Maksudnya kalau ID ni kita tak boleh nak create meeting, kita hanya boleh guna saja. Kalau ID MOEDL sama ada pelajar, kita boleh create meeting, apa ni, join or start a meeting. Begitu juga dengan ID guru lah, bagi contoh ni, join and start meeting. So tanpa melengah masa, saya akan createkan satu kod. Sebelum kita nak mulakan, kita akan join di sini. Kita akan masukkan satu kod. Kod ni untuk orang join pada kita lah. So kalau contoh, saya mulakan kod macam ni, kelas Amar. Walaupun saya type jarak, nanti dia akan rapatkan jadi kod. Kita tengok macam rupa dia. So saya tekan continue. Bila kita cipta satu meeting ataupun kelas ataupun kod, so dia akan settingkan kita punya ni, kita punya paparan utama ni, kelas kita. Ini kod kelas kita, kelas Amar nanti. So yang ni kita boleh tengok lah, di setting untuk mikrofon ataupun kita punya video. Bagi contoh ni, saya menggunakan webcam yang penjuru atas sebelah kanan ni. So ini setting kameranya. Kalau kita ada beberapa jenis kamera, kita boleh pilih di sini lah. Begitu juga audio. Kalau tuan-tuan tengok audio saya menggunakan audio Boya yang ni Boya ni, supaya suara lebih jelas sebagai hosting ya. Tapi kalau pakai earphone pun tak ada masalah. So kita pilih saja kat sini lah. Okey, bila dah done, kemudian kita tekan join now. Klik terus join now. Okey, bila join now, ini adalah maklumat kita punya kelas. Ni kelas kod kita, kelas Amar. Yang ingat tadi saya tulis jarak, tapi di sini dia rapatkanlah untuk jadi kod. Kemudian ini adalah URL kelas kita. Kita boleh berikan pada kawan kita. Ada dua perkara lah, pertama URL ni dan juga kod. Okey, so kita copy ni, saya hantar ke dalam Telegram smartphone saya hantar di sini. Saya paste. Untuk saya buka pada smartphone. Yang tadi saya dah cuba beberapa kali, beberapa percubaan. Kalau tuan-tuan tengok ni, kod adalah sama, tapi URL dia akan berubah-ubah. Okey, so kita kena sentiasa update ataupun share URL dia lah. Tapi kalau ada kelas kod tu, just type kelas kod, dia akan join jugalah kelas kita. So kita kembali kepada paparan hosting tadi. So saya tekan, kalau nak add people, kita nak add manually, kita boleh minta email dan kita add lah, kita jemput mereka. Boleh juga, ini satu cara. Okey, kemudian penjuru bawah sebelah kiri ni ada kelas kod kita, info lagi. Kita boleh cuba tengok di sini lah. Okey, so copy kalau kita nak share, kalau kita kata terlupa, tapi kita masih lagi boleh tengok kelas kod kita di sini lah. Okey, ini adalah paparan utamanya.
Di sini ada butang mic ni. Contohnya kalau saya tutup butang mic ni, suara saya tak didengari lah kepada pihak audien kita. Kemudian bila saya buka balik, boleh dengar balik. Kemudian ini adalah video. Kalau saya tutup kamera ni, maksudnya kita hanya dengar suara dia saja. Video tak lah, maksudnya mungkin kita tak ready pakai tudung sebagai meeting di rumah masing-masing kan. So kita boleh dengar meeting juga tanpa buka video lah. So kita nak onkan balik video, kita tick merah ni, dia akan keluar balik video kita. So kena mahir butang. Kalau tuan-tuan gunakan smartphone, tuan-tuan kena slide bawah ni biar keluar, ataupun tekan skrin tengah ni, dia akan keluar lah butang, dua butang ni. Kalau kita tekan butang merah ni, kita akan terkeluar daripada meeting ni. So hati-hatilah jangan keluar, sebab dia tak ada warning. Kita tekan terus terkeluar secara automatik lah. Kita kena rejoin balik. So kita pergi kepada paparan seterusnya. Di sini adalah paparan untuk ahli kita. Tak ada lagi ahli yang sertai. Sikit lagi saya akan tunjukkan demo macam nak sertai menggunakan smartphone. Di sini pula ada satu butang setting. Kita boleh tukar layout, change layout ni. Kita nak pilih meeting paparan macam mana layout kita nanti. Okey. Ataupun pakai tile. Saya suka pakai sidebar lah. Okey. Pergi pada setting, kita sebagai host kita boleh record meeting. Bila sebaik saja kita mulakan meeting, nanti saya akan tunjukkan demo record. Nanti dia akan secara automatik simpan di dalam Google Drive kita, Google Drive kita. So ini full screen, turn on caption, setting ada lagi setting tadi, kamera. So saya tekan done saja. Kita pergi paparan user telefon ni, kita tak boleh pakai lagi lah untuk luar negara. So report ke dalam tu. Yang penting kat sini ada satu lagi butang present. Apa butang present saya akan terang kemudian. So saya nak tunjuk demo macam mana nak join kelas ini melalui smartphone. Saya pergi pada paparan smartphone saya. Okey. Smartphone ini menggunakan ada dua cara login lah. Pertama, kita buka melalui smartphone ni, kita boleh pakai juga sebagai, so kita buka aplikasi Google Meet kita pada smartphone anda. Saya cari, okey, ni Meet ni. Kemudian kita boleh join. Ada dua cara join. Pertama, meeting code. Kalau tuan-tuan tengok ni new meeting, maksudnya kita boleh buat meeting. Sebab ini ID MOEDL, ID pelajar. Ni ID yang sama tadi. So saya kena switch pada ID, nanti dia conflict, saya switch pada ID personal Gmail. Okey. Kita tengok, kalau saya tukar pada ID personal, hanya ada enter meeting code. Okey. So kita boleh join dua cara, sama buka link ataupun buka meeting code ni. So saya klik meeting code. Okey, saya tekan kod saya tadi, kod kelas, kod meeting tadi, kelas Amar. So saya tekan join meeting, kelas Amar. Betul dah Izan ni. Saya back semula. Tengok complete ID ke apa ni. Saya buka Telegram. Saya cuba buka melalui ni. Ok, saya pergi balik pada, maafkan saya ada teknikal sedikit. So saya klik Google Meet ni. Saya tengok pada account. Ok, saya nak cuba account yang ni, account yang lain ni. Tadi saya ada konflik. Okay. Account that you join another meeting, you will try to on meeting. Okay, faham. So saya buka balik account ni saya ni. Sana saya masukkan meeting code. Sekali lagi, kita double check tadi. Saya kalah time kelas Amar, betul tak? Okay, pergi pada ni, kelas AMAR. Saya tekan join meeting. Okey, kita buka tadi ni paparannya. Bila kita masuk kod tadi ada sikit error tadi puncanya tadi saya tak boleh tadi. Mungkin saya dah cuba sebelum tutorial sebenar ni. Jadi cara alternatif yang kedua, saya buka loading ni menggunakan Telegram.
link Telegram, saya type link Telegram, maka ini rupa dia. Kalau kita menggunakan ID MOEDL, sebab yang host MOEDL kita tak perlu ask to join ni, maksudnya kita boleh terus join lah, tapi yang ni kita kena minta permission dulu. Okay, contoh saya klik ask to join dengan ini ID email personal, ask to join. Nanti paparan di sini, paparan admin ni, dia akan keluar macam ni, sama ada deny ataupun admit. So saya nak provekan dia, maksudnya kalau kita sebagai host, kita tengok cikgu kita minta permission, mesti maksudnya dia tak perasan tu dia guna ID personal lah. So saya tekan saja admit. Okay. Suara okey, maafkan saya, dia offkan ni, saya offkan kedua-dua ni, sebab dia duduk sebelah-sebelah, dia humming tuan-tuan. Okey, so sekarang ini paparan dia, yang ni paparan smartphone saya ni. Okey, ini paparannya. Okey, kemudian bila kita dah join ni, kita tengok di sini, ini paparan kita boleh mute kan. Bila kita unmute kan, kita sebagai host, semua orang akan terdiam lah, ataupun suara dia akan di off kan lah. Bila kita nak minta orang tu cakap balik, dia kena tekan secara manually dekat smartphone dia supaya dia boleh bercakap balik. Sebab contoh saya tunjuk pada smartphone ni, bila dia nak cakap, dia kena on kan balik ni, contohnya saya ni account yang tu saya kena on balik. Saya klik di sini, sorry, saya klik kat sini, tekan balik mikrofon. Itu balik sebab dia humming duduk sebelah. Okey, so kalau tuan-tuan tengok ni, paparan smartphone saya adalah paparan tak ada video lah, sebab saya offkan video. So saya nak tunjukkan macam mana kalau saya share screen contoh ni present. So saya nak present. Kalau tuan-tuan tengok ni, yang aktif adalah akaun kawan kita ni, satu lagi ni akaun ni. So kita sebagai host, kita kena pandai tengok di sini dekat user ni, kita boleh switch lah akaun ni, paparan screen kita kena tekan pin ni, nanti dia akan tunjukkan yang mana kita aktif lah. So sekarang ni saya klik ni, yang ni paparan kita. So kalau saya onkan kamera saya balik ni, inilah paparan saya. Nanti kita takut kita terkeliru, okay? Kita kena pin ni, kita sebagai host. Mungkin yang sedang cakap ni guru besar, so kita pinkan dia. So kita switch balik, kalau contohnya yang ni present sebagainya. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana saya nak bentangkan PowerPoint saya ataupun bahan meeting saya tekan present now ni. Dia ada dua, present your entire screen ataupun Windows ni aplikasi yang terbuka lah. So saya cadangkan buka klik your entire screen ni. So saya klik di sini, nanti dia akan keluar macam ni. So saya klik di sini, saya tekan share, dia akan share semua kita paparan ni. Okey, paparan komputer kita ni. Bila dia keluar macam ni, you are presenting screen, maksudnya kita tengah present. Okey, kalau di bahagian smartphone kita, kawan kita klien, kita tengok ada paparan komputer ni, nampak? Okey, katakanlah tak aktif, tiba-tiba keluar yang ni. Sebenarnya kita kena aktifkan, kita kena tengok yang mana yang share screen ni. Kita kena tu, kalau yang rupa macam ni, yang ada butang nak kat ni, share screen lah, maksudnya orang ni tengah present. Okey, so kita nak present, dia akan keluar macam ni lah. Boleh tak berlaku kalau kita tiba-tiba kita nak present, apa yang berlaku pada smartphone ni, kita nak present juga. So secara dia akan tolak orang yang tengah present sekarang ni. Tengah present ni saya, host, saya akan tolak Jadi saya nak present, saya tekan butang ni, klik butang setting ni. Kalau present melalui smartphone ni, klik sini, kemudian ada present screen. So saya klik present screen, dia automatic replace yang tengah present. So maksudnya kita boleh paksa orang tu berhenti, walaupun kita sebagai client saja. So saya tekan presenting, start presenting. So saya tekan start now. Apa berlaku pada paparan posting kita? Ini adalah paparan smartphone lah. So kita tengok, kita klik sini yang mana aktif ni. So akaun ni, akaun Faruzi, dia sedikit lambat tuan-tuan, sebab dia ambil masa sikit untuk
setting. Contoh lah tengok ni screen. Saya pergi pada image saja ni. Okey, saya cuba sekalian. Dia masalah internet slow pun dia akan menyebabkan lambat sikit loading untuk screen ni. Saya present screen sekali lagi. Saya cuba sekali lagi. Press smartphone saya, start presenting. Okey, saya klik yang ni. Saya tengok ini paparan skrin saya. Ini paparan cikgu satu lagi akaun pada smartphone ni. Tengok rupa dia. Start now. Ok, nampak dia sedikit lambat lah. So kita jangan gelabah kalau tak keluar. Kita sebagai host, kita tengok yang ni yang ada butang anak panah ke atas ni, maksudnya yang ni tengah present. Ok, dia akan tolak yang tengah present sebagainya. So kita cancel balik. Katakanlah kita nak stopkan, kita stopkan ni, kita boleh stopkan yang sahabat kita tengah present sebagainya. Ok, so saya tekan stop di sini pada smartphone ni. Ok, kalau kita nak paksa dia berhenti present tu, kita sebagai host, kita akan share sekali lagi lah, dia akan tolak jadi saya rasa itu saja mungkin kita punya perkongsian untuk Google Hangout Meet ni. Saya rasa sangat menarik lah sebab saya tak tunjuk sikit mana nak record. Katakanlah kita tengah meeting present dan sebagainya ni. Ok, kita pastikan yang mana tengah aktif ni. Saya pakai akaun saja ni. Saya tukar ni yang gambar ni tengah present ni. Jadi dia ada overlay macam ni lah. So macam mana kita nak record, kita pergi kepada butang setting ni. Saya stop sharing dulu. Kita pergi paparan utama kita ni, sini kita tekan record ni, record meeting. Maksudnya sebalik saja mula Assalamualaikum tu, tekan record meeting, tekan accept. Ok, biarkan start meeting kita. So kita boleh teruskan meeting kita sama ada nak present dan sebagainya. Ok, saya cuba contoh sekali lagi. Kita nak tengok screen smartphone. Ok, screen smartphone. Oh, dia dah lost ni. Yang smartphone tadi dia tak sekejap. Kita cuba tengok balik. Ok, kalau tak ada, saya rasa itu saja konsepnya. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Perkongsian. Terima kasih kerana like dan share saya punya video, subscribe saya punya channel. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.